Jadi ainul yakin ini adalah keyakinan yang dialami oleh orang-orang yang telah melepasi tahap ilmu yakin. Maknanya, kita ni kalau nak pergi kepada ainul yakin ni, kita tak boleh kata, aku dah lepas dah ilmu yakin tu. Mu ngaji tak habis lagi. Then no. Kena bagi habis lah dulu. Berilmu tu dulu. Itu adab dia. Supaya tak tersesat jalan, tak tersasar jalan tu. So kita belajar dulu peringkat ilmu. Tak payah kita gapa-gapa. InsyaAllah. Kalau kita tuntut, kita akan dapat sampai peringkat ainul yakin nanti. InsyaAllah Allah akan bagi. Kalau kita berusaha untuk mendekati dia. Kita berusaha untuk mencari akan Allah SWT. Memang Tuhan akan support kita. Tuhan akan tolong kita. Macam-macam Allah akan bagi kat kita. Kita tak nak cuba. Pernah cuba tak? Kita tak nak cuba pun nak mencari Tuhan. Kita sibuk mencari keuntungan duniawi yang tak laku tu. Dah kena soal besok. Kita dah hambat siang malam yang itu. Walhal ada benda yang lebih aula, lebih mulia lagi di sisi Allah. Iaitu kasih kepada Allah, rindu kepada Allah. Kalau tak ingat kepada Allah tu rasa kecewa sangat-sangat, rasa duka cita sangat hari tu kalau kita tak ingat kepada Allah. Ini orang dapat merasai sebab dia telah melepasi proses tahap yang pertama iaitu ilmu yakin. Jadi sehingga tahap yang ini, dia melihat satu kejadian tanpa ada proses sebab akibat lagi. Dia nampak terus saja. Sebagaimana ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah pada sesuatu tersebut. Maknanya dia tengok ke apa benda pun dia nampak Allah. Mana nampak macam mana? Nampak tu dia merasai akan adanya Allah. Pasal makrifah kepada Allah tu dengan ainul basirah, dengan mata hati. Kita kenal Allah bukan sebenarnya dengan mata kasar, dengan mata hati. Mata kasar ni bukan nampak pun. Sebab Allah tu ghaib. Kita tak nampak. Maknanya kena tengok dengan yang ghaib juga. Apa dia? Ainul basirah. Itu yang dapat mengenal Tuhan. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Kata Osman, tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah sesudahnya. Maknanya kalau kata Umar tadi, sebelum dia melihat sesuatu tu dia nampak Allah dulu. Kata Sulaiman pula, apabila dia melihat sesuatu tu, selepas tu dia nampak Allah. Kata Ali, tiadalah aku melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah berserta sesuatu tersebut. Kata Ali tu pula, tiadalah aku melihat sesuatu. Aku tak tengok apa benda pun kecuali aku melihat Allah bersama-sama dengan sesuatu yang aku lihat tu. Maknanya ada Allah tu ada di situ. Di mana saja dilihat, di situ ada wajah Allah. Pandanglah kat mana saja. Tinggi dah ni. Belum cerita hakul yakin lagi. Ini cerita ainul yakin. Maka sebab itulah ainul yakin Allah sebut di dalam firman-Nya. Summa latarawunnaha ainal yakin. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu wahai orang-orang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yakin, ainul yakin, semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Ni Allah sebutkan kepada orang-orang yang kafir, yang tak percaya akan hari akhirat besok. Maknanya ketika mereka akan dicampak ke dalam neraka, masa tu mereka akan melihat dengan mata kasar, dengan mata mereka sendiri akan azabnya neraka ketika itu. Tapi tak boleh buat apa dah lah. Tak boleh buat apa dah, sebab masa tu dah habis dah tempoh ujian kita tu. Jadi melihat dengan pandangan terus nampak akan neraka tersebut. Allah sebut cerita tentang ainul yakin ni. Kemudian penglihatannya itu lebih jelas daripada ilmu yakin. Kalau ilmu yakin tadi masih samar-samar, masih blur untuk makrifah kepada Allah. Tadi kita sebut, contohnya seorang masuk dalam hutan, menemui bekas tapak kaki harimau. Sudah tentu secara rasionalnya ada harimau di kawasan itu, sekaligus membuatkan hati jadi takut. Sama halnya dengan seorang beribadat dengan hati yakin dan nampak kebesaran Allah dengan mata hati. Jadi kalau tadi orang masuk hutan, nampak tapak kaki harimau, dah tak senang duduk dah. Bunyi je harimau, sah dia kata harimau ada dekat dengan dia. Mana ketakutan tu mula naik. Begitu juga orang yang beribadat dengan yakin kepada Allah, apabila dia nampak akan kebesaran Allah, dia pandang ke mana saja ada Allah, maka dengan mata hati dia, maka ketika itu dia semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut, So ibadat orang yang macam ini amatlah kemas dan adab serta akhlaknya halus. Manakala tauhid kukuh di lubuk hatinya tidak mudah goyah dan sentiasa memohon perlindungan Tuhan. Inilah tentang kemuliaan
So bila seseorang itu telah mencapai darjat yang lebih tinggi, itu ainul yaqin. Dia melihat apa saja dia lihat alam ini bukti sebagai tanda adanya penciptanya. Maka sebab itulah tadi para sahabat Nabi, Khalifah Ar-Rashidin, empat orang tersebut apa? Mereka tu melihat apa saja, semua di situ. Ya, dia nampak Allah. Allah dalam bentuk apa? Wujudnya akan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kita nak melihat zat tak mampu, tak boleh. Jangan kata kita melihat zat tu tak boleh. Tapi kita boleh mengenal melihat kejadian penciptaan Tuhan melalui perbuatan dia, af'al dia tu. Kita nampak ni semua penciptaan Tuhan, ni semua jadian Tuhan. Hingga kan orang jahat sekalipun. Orang jahat baik ke jahat ke buruk ke, semua tu Tuhan yang jadikan. Sebab tu orang alim ni dia tak petikai cerita Nabi Isa AS ketika dia berjalan. Bila dia berjalan terserempak dengan bangkai anjing atas jalan. Apa kata sahabat dia? Tutup hidung. Oh, busuknya, kata sahabat dia. Mana kata Nabi Isa pula? Amboi, putihnya gigi anjing ni. Terkejut sahabat Nabi Isa. Wahai Nabiullah, kenapa kamu cakap macam itu? Bukankah bau bangkai ni busuk? Jawab Nabi Isa, kenapa aku memuji akan putih giginya? Sebab siapa yang mencipta anjing ni? Allah. Siapa yang menjadikan dia bangkai? Allah. Maka kalau kamu hina anjing itu, bangkai itu kamu kata bau busuk, sebenarnya kamu menghina penciptanya. Mana kamu menghina akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu aku tutup cakap kamu tadi dengan kembali memuji akan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku memuji akan kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sedangkan kamu tak puji, kamu hina lagi. Itu tak boleh. Macam kita macam tu juga. Orang yang mencapai peringkat ainul yaqin ni, dia nak hina orang pun tidak. Pasal dia pandang balik kepada Allah. Dia nak marah pun tidak, sebab dia nampak Allah. Nampak Allah macam tu, dia sebut nampak akan adanya Allah Ta'ala tu. Terasa di hati dia akan adanya, Allah ada di situ. Tengok sana nampak Allah, tengok sini nampak Allah. Jadi sebenarnya Allah tu memerhati akan kita. Tu tahap ainul yaqin, maknanya tahap yang terlebih tinggi lagi. Jadi begitulah ya, ringkas malam ni. Nak panjang-panjang pun nanti kita keliru. So jadi saya rasa sekadar ni dulu dah, cukuplah untuk kita belajar, beritahu ada ainul yaqin macam ni. Nak bagi faham macam tu jadilah dulu. Bukan kita nak faham sampai banyak-banyak. Sikit-sikit dulu faham, nanti kita pergi satu pasal sampai kita boleh memahami dan boleh mencapai darjat naik daripada ilmu yakin kepada ainul yaqin, naik lagi sampai kepada haqqul yaqin. Itu yang kita tahap yang tertinggi yang kita berhajatkan untuk jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita kenal Tuhan di dunia dan juga di akhirat. Jangan nak tunggu mati esok nak kenal Tuhan. Sekarang ni kita patut mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapat bila kita mengaji kan. Kat sini Allah akan beri kita taufik dan hidayah. So mudah-mudahan banyak perkara-perkara, banyak ilmu yang kita dapat pada malam ni. Jadi itulah sekadar untuk malam ni, saya rasa cukuplah untuk malam ni.